Okey, sebentar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Semoga kita semua dipermudahkan pada malam ini. Semoga awak semua dalam berkenan dan ditenangkan hati untuk mendengar dengan mudah apa yang cikgu sampaikan pada malam ini. Okey. Jadi sebelum cikgu mula, gambar dengan suara cikgu clear ya. Siap sekali lagi, Syed. Gambar dengan suara cikgu clear ya. Cikgu macam ada bunyi robot yang kat suara cikgu. Macam ada apa? Suara cikgu macam robot. Macam robot. Dia macam klasi sikit. Macam lag Okey, tak apa jap. Cikgu tutuplah earphone ni. Okey, sekarang suara cikgu clear tak? Okey, baru okey clear Okey, dengar tak? Okey, ngam. Okey, jadi untuk malam ini, okey, sekejap sebentar. Okey, mana yang baru masuk, tolong hantar nama, tulis nama dan juga tingkatan, nama penuh dan juga tingkatan pada ruang chat Okey, jadi cikgu mulakan. Jadi kita dah habis pada bab 4, jadi cikgu akan masuk pada bab 7. Okey, jadi cikgu akan masuk pada bab 7. Jadi untuk malam ini, kita akan mulakan dengan bab 7. Jadi cikgu akan gunakan bantuan Allah, orang masuk terkeluar. Kita akan gunakan dengan bantuan slide. Okey, jadi cikgu akan paparkan slide untuk penerangan pada awak. Jadi pastikan awak dengar suara dia. Okey, mana yang kurang faham ataupun tiba-tiba suara terputus, terus interrupt cikgu. Beritahu sama ada awak angkat tangan ataupun awak beritahu je, cikgu suara tak clear, gambar tak clear. Nanti cikgu akan cuba pause, cikgu akan cuba terangkan semula. Boleh? Boleh. Okey. Jadi cikgu akan mulakan dengan bab 7 ya. Cikgu tak apa-apa sekarang. Belum. Nanti cikgu akan beritahu. Kalau cikgu tak apa-apa, cikgu akan beritahu. Okey, sekarang cikgu tengah paparkan. Pastikan awak nampak nama cikgu yang bertulis Sky Zihan. Awak akan nampak slide. Nampak tak slide dia? Hello? Nampak. Okey, nampak Nampak slide Dia tulis apa situ? Matematik tingkatan 1 bab 7 dalam kurungan 7.1.1 pengenalan ketaksamaan. Okey, good. Oleh Cikgu Syarina. Okey, good. Jadi kita akan guna bantuan slide untuk penerangan dia. Okey. Jadi pastikan awak dapat tengok dengan jelas, awak dengar, nanti kan cikgu akan masuk sikit-sikit untuk terangkan pada awak. Boleh? Cikgu Syarina ada tunjukkan. Okey, dengar tak suara? Okey, dia ada gambar. Dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu tapi bising sangat. Bising sangat. Allah. Sebentar ya. Tak apa dengar pula. Kalau guna direct. Okey, dengar tak suara cikgu? Statik lagi. Okey, jap. Cikgu dah ada kotak.
Okey, kalau macam mana? Lagi statik cikgu, sakit kepala. Lagi tu. Lagi sangkut-sangkut itu. Kurang kuat. Apa ni suara dia lag lah sikit tu. Suara dia tak kurang kuat juga. Cikgu punya suara pun lag juga. Okey, kalau gitu tak apalah. Cikgu sedang guna suara cikgu dulu lah. Sebentar ya. Okey, sekarang ni kita pergi pada yang pertama sekali adalah ketersamaan linear. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ketersamaan? Ketersamaan adalah satu hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Okey, dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu, okey sikit. Clear tak? Clear tak clear tapi boleh faham. Tak clear pula. Tak clear lagi. Okey, dengar tak? Dengar tak suara cikgu? Baru dengar. Okey, clear ke tak? Clear ke? Clear. Okey, clear Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ketersamaan? Satu hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Okey, kalau awak masih ingat lagi semasa awak di sekolah tadika ataupun masa awal-awal awak bersekolah dahulu, selalu awak jumpa latihan perbandingan di antara dua gambar rajah. Contohnya kalau awak tengok pada slide yang ini, kita guna perbandingan bola. Sebelah kiri, okey, sebelah kiri yang awak nampak itu bilangan dia, okey, dengan sebelah kanan bilangan dia. Kalau awak perasan. Okey, perbandingan dia Okey, antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kalau masa awak sekolah-sekolah dahulu, selalu kita gunakan perbandingan begini. Okey, yang mana lebih banyak, lebih daripada, kurang daripada. Ingat lagi tak? Okey, kalau macam ni, gambar rajah ni di antara gambar sebelah kiri, dengan sebelah kanan, apa jawapan dekat tengah-tengah itu kita nak bubuh? Apa jawapan dekat tengah-tengah ni? Yang sesuai untuk menggambarkan situasi gambar dua ni. Ketaksamaan. Tak, yang ni. Lebih simbol. daripada ataupun kurang daripada. Kurang daripada. Okey, jadi kalau kita tengok pada gambar rajah ini, kita akan nampak jawapan dia adalah kurang daripada, sebab kita nampak sini bilangan dia adalah 3 kurang daripada 6. Okey, kalau soalan macam ni, latihan macam ni memang awak selalu nampak masa awak awal sekolah dulu, tadika ataupun sekolah rendah. Betul tak? Betul ke? Okey, jadi kita tengok sekarang bila kita dah naik sekolah menengah, apa pula cara dia ataupun hubung kait dia? Okey. Okey, sama juga macam ni. Okey, satu hubungan di antara dua kuantiti yang tidak sama. Nombor, okey, yang tidak sama. Di antara gambar kucing ni, Allah. Okey, gambar kucing dengan sebelah kiri dengan gambar kucing sebelah kanan. Sama juga. Dia akan menggunakan gambar, lepas tu dia akan buat perbandingan di antara kiri dan kanan. Jadi kita akan pakai, dia punya ayat adalah lebih daripada 6 lebih daripada 2. Okey, kalau begitu 6 lebih daripada 2. Okey. Ini kalau kita menggunakan ayat, tapi kita tengok macam mana kiranya kita nak menggunakan simbol. Baca pindah, ada kawan awak yang baru masuk. Okey, apakah ketersamaan? Dia adalah satu hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama dengan menggunakan simbol A2 dia. Okey, simbol yang ini dan juga simbol yang ini. Jadi awak akan belajar pada bab 7 ini adalah simbol yang baru. Dua simbol baru yang awak akan belajar, iaitu satu, ada 4. Tapi bab permulaan ni 2 dulu. 1, 2, okey, simbol ini. Okey, jelas saya sampai tak tu?
Boleh tak sampai setakat tu? Boleh. Boleh. Boleh Okey, cikgu sambung Boleh. Okey. Untuk yang sebelah kiri ini, okey, untuk yang sebelah kiri ini kita kenali dia sebagai lebih besar. Okey, untuk yang sebelah kanan ini yang baru cikgu petakkan ini, kita panggil dia lebih kecil. Okey, sampai setakat tu ada permasalahan tak? Tak ada. Dia macam mana kita nak cam dia? Okey, kita nak cam dia ataupun mudah untuk awak ingat dengan menggunakan cara macam ni. Simbol ini, nampak tak? Sekejap Allah. Okey, yang ini. Yang ini, simbol macam ni lebih besar, kita nak tahu senang je. Dan juga lebih kecil, senang je. Kita letak satu palang kat dia. Okey, kita letak palang, nampak huruf apa tu? B. B. Jadi B besar. Okey, boleh tak sampai setakat tu? Boleh. Boleh Dan satu lagi tu. Yang tepi sini pula, yang lebih kecil tu. Macam ni kita nak kenal pasti lebih kecil. Sama juga, kita letakkan palang dia. D. Kita letak palang dia jadi apa? C. Kecil. Jadi kalau kita nak ingat simbol ni, yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil, senang je. Kita menggunakan cara macam tu. Kita letak palang dekat sini. Okey, kita nampak tu adalah B. Maknanya sebelah kiri macam ni. Kita letak B. Maknanya nombor yang berada di sini lebih besar daripada nombor yang berada di sebelah kanan. Jelas tak sampai setakat tu? Boleh. Contohnya, okey, antara 4 dengan 3. Okey, kita nak guna simbol yang mana? Kita guna simbol B, iaitu 4 lebih besar daripada 3. Kita tak setakat tu? Kalau simbol yang lebih kecil pula, yang ini pula, contohnya, okey, kita letak palang. Maknanya K. Maknanya sebelah kiri, nombor 2, lebih kecil daripada sebelah kanan. Maknanya 2 lebih kecil daripada 4. Boleh tak setakat tu? Untuk 2 simbol yang baru belajar pada malam ni. Boleh tak sampai setakat tu? Boleh. Boleh Okey, kita continue. Sambung Okey, tambahan lagi 2 simbol. Okey. Okey, iaitu simbol yang ini. Okey, dia ada tanda kat bawah je. Nampak ni, ada tanda bawah. Maknanya lebih besar daripada atau sama dengan sekurang-kurangnya. Okey, ada simbol kat bawah tu. Dan juga dengan simbol satu lagi, yang itu. Yang ini pula kita panggil dia sebagai lebih kecil daripada atau sama dengan. Okey, boleh tak? Boleh tak sampai setakat tu? Maknanya 4 simbol ini awak kena kenal pasti. Kalau cikgu tulis je simbol ini, apa maksud dia? Okey, awak dah tahu. Kalau cikgu tulis saja simbol ini, apa maksud dia? Awak dah tahu. Kalau cikgu tambah lain dekat bawah dia, apa pula maksud dia? Kalau cikgu tambah lain dekat bawah sini, apa pula maksud dia? Jadi awak kena faham. Kalau cikgu tulis simbol ini, maknanya nombor yang di sebelah kiri, di kiri ini, mesti lebih besar daripada nombor yang di sebelah kanan. Sebab yang menganga ni, okey, dia menghadap sebelah kiri. Maknanya nombor di sebelah kiri mesti lebih besar daripada nombor di sebelah kanan. Boleh tak setakat tu? Kalau cikgu tulis macam ni pula, maksudnya
Maksudnya apa? Kalau simbol macam ni maksudnya apa pula? Bantu soalan? Orang. Apa maksud simbol ni? Dia bukannya bertambah. kurang. Bukan kurang, bukan tambah. Apa maksud simbol ni? Maknanya nombor di sebelah kiri lagi besar ke nombor di sebelah kanan lagi besar? Nombor sebelah kanan lagi besar. Maksudnya nombor di sebelah kanan ini, KNN ni, kanan ini, lagi besar daripada nombor yang di sebelah kiri. Boleh tak asalkan tu? Boleh. Boleh. Jadi untuk yang simbol yang ketiga dan keempat, untuk simbol yang ketiga dan keempat yang ni pula, yang ni simbol yang ketiga dan juga simbol yang keempat, nanti kita akan tengok dengan soalan baru kita akan nampak lebih jelas. Apa maksud dia sama dengan atau lebih besar daripada atau sama dengan ataupun lebih kecil daripada atau sama dengan. Nanti bila kita nampak, kita pergi pada contoh soalan, baru awak akan nampak dengan lebih jelas. Yang penting, yang paling utama sekali, simbol nombor 1 ini, permulaan dia dengan simbol nombor 2 ini, awak kena faham bila kita nak pakai. Ataupun bila dia keluar je simbol tu, apa maksud dia? Boleh ya? Boleh ke? Boleh. Cuma antara simbol 1 dengan simbol 2, sama juga. Simbol 3, simbol 4, jangan keliru. Kalau keluar je simbol tu, tiba-tiba awak terfikir, ini lebih besar ke lebih kecil? Ini lebih kecil ke lebih besar? Jangan keliru. Mudah je. Kalau keluar simbol yang nombor 1, ataupun keluar simbol nombor 2, ataupun keluar simbol nombor 3, ataupun keluar simbol nombor 4, sekejap, ada kawan awak baru masuk. Ataupun keluar simbol nombor 4, awak jangan keliru. Sekiranya kalau awak was-was, ini simbol lebih besar ke lebih kecil ni? Ini lebih besar ke lebih kecil? Tak tahu. Cuba awak letak palang dia. Awak letak je palang dia, awak tengok. Maksudnya K. Maknanya sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan. Boleh tak asalkan tu? Untuk kenal pasti tu. Boleh. Ataupun tiba-tiba keluar simbol nombor 3 ini. Awak tak pasti yang mana lebih besar, kiri ke atau kanan. Awak letak je palang dia. B. Maknanya sebelah kiri lagi besar daripada sebelah kanan. Boleh tak? Boleh. Boleh tolong kena kenal pasti awak kena pastikan dengan jelas awak dah faham dah yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Jangan tersalah. Silakan pergi seterusnya. Sekejap. Salin dulu. Bab 7 kesamaan linear 7.1. Apakah kesamaan satu hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama dengan menggunakan simbol? Salin simbol-simbol tu. Daripada atas ini, bab 1 ini, daripada tajuk dia, bab 7 kesamaan linear 7.1 kesamaan. Apakah kesamaan hubungan antara dua kuantiti tidak sama dengan menggunakan simbol? Sampai ke simbol yang ini. Salin. Salin. Cepat salin. Cikgu bagi 5 minit. Boleh? Cikgu bagi 2 minit je. Boleh? Cepat cikgu tunggu. Yang mana baru masuk tolong hantar nama pada ruang chat Yang mana baru masuk tolong hantar nama pada ruang chat. Cikgu perhatikan je Ali ni. Ali ni selalu masuk sekejap, dia tulis nama, lepas tu dia keluar. Ali ada tak? Tak ada. Kan? Dah salin belum? Belum. 5 minit air tu. Salin cepat.
Okey, dah siap belum? Belum. Okey, cepat. Okey, dah. Dah Ego. Okey, dah dah salin semua Semua macam mana? Tolong respon. Dah. Hello. Okey, dah. Jadi cikgu sambung Cikgu sambung seterusnya Okey. Okey, membandingkan tengok 7.1.1 membandingkan nilai nombor, memerihalkan kesamaan dan menerbitkan kesamaan algebra. Bagaimana membandingkan dua nilai nombor? Okey, berdasarkan nombor itu pada garis nombor. Okey, sekarang ni kalau sebut pada garis nombor, cikgu pernah ajar pada awak pada awal-awal bab dahulu, bab 1. Ingat lagi tak? Ingat Ego, ingat. Ingat Yang ini kita panggil, kalau siapa yang dah lupa, yang ini kita panggil garis nombor. Okey, yang cikgu gariskan ni, yang cikgu bulatkan ni dengan marker biru ni. Okey, yang itu kita panggil garis nombor. Kalau garis nombor ini, di tengah-tengah dia adalah sifar. Okey, ingat lagi tak? Kalau dia lepas Ingat apa ni lagi bawah daripada kosong jadi negatif. Kalau apa ni kalau lebih daripada lebih daripada kosong positif. Okey, betul tu Isyad. Tapi kalau untuk lebih jelas, kalau dia berada di sebelah kanan sifar, maknanya dia adalah nombor positif. Okey, boleh cakap tu? Kalau dia berada di sebelah kiri sifar, maknanya dia adalah nombor apa? Nombor negatif. Okey, boleh tak cakap tu? Untuk rujukan garis nombor. Boleh tak cakap tu? Boleh. Boleh Kalau kita perhatikan kat sini, semakin nombor positif itu menjauhi sifar, semakin jauh dia daripada sifar, maksudnya apa? Dia akan jadi semakin besar. Okey, kalau kita tengok pada nombor negatif pula, semakin dia menjauhi sifar, semakin jauh daripada sifar, dia akan menjadi semakin kecil. Okey, cakap tu boleh? Mudah Boleh? Okey, salin dulu. Okey, cikgu nak awak salin ni pula. 7.11 membanding nilai nombor, memerihal ketaksamaan dan menerbitkan ketaksamaan algebra. Bagaimana membandingkan nilai dua nombor berdasarkan kedudukan nombor itu pada garis nombor. Okey, cuba salin. Sebab untuk bab 7 ini nanti kita boleh katakan
kita akan melukis. Kita akan melukiskan garis nombor ini. Kadang-kadang ada soalan yang melibatkan dalam bab 7 ini yang melibatkan soalan ada dalam bentuk garis nombor. Jadi cikgu nak awak lukis. Tulis salin sebelah nota ni. Cepat? Dah belum? Cikgu bagi 2 minit Okey, cepat salin dulu. Cikgu tunggu. Okey, dah siap belum? Dah go. Belum. Sikit lagi. Okey, dah. Okey, tengok Ingat tahu garis nombor. Bila cikgu sebut saja tentang garis nombor. Okey, bila cikgu sebut saja tentang garis nombor, pastikan awak dah ada dalam fikiran kedudukan bentuk garis nombor yang macam ni. Sebab nanti bila dalam bab 7 ini, ada soalan yang perlu kita selesaikan dengan menggunakan garis nombor. Supaya awak nampak lebih jelas. Okey, cuma bukan untuk kepastian, untuk lebih untuk masa sekarang dalam pemikiran awak, pemahaman awak mesti dah tahu. Awak mesti dah tahu. Kalau sebelah kanan adalah nombor positif, kanan sifar. Sebelah kiri adalah nombor negatif. Sebelah kanan ini semakin dia jauh daripada sifar, dia akan jadi semakin besar. Sebelah kiri ini pula nombor negatif, semakin jauh daripada sifar, dia akan jadi semakin kecil. Sebab nanti kita akan ada buat perbandingan di antara dua nombor. Sama ada nombor itu positif ataupun nombor itu negatif. Okey? Dah belum? Yang lain macam mana? Dah salin belum? Tolong respon. Dah. Okey dah Cikgu teruskan Boleh tak ni? Okey, contohnya kalau kita buat perbandingan di antara negatif 1 dengan negatif 6. Awak tengok pada garis nombor itu. Dia ada bulatkan pada negatif 1 dan juga ada bulatkan pada nombor negatif 1 dengan negatif 6. Okey, sekiranya cikgu tulis negatif 6 dengan negatif 1. Okey, yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil? Negatif 6 ke negatif 1 yang lebih kecil? Negatif
6. Negatif 6. Jadi cikgu nak guna simbol yang mana? Simbol yang macam ini ke? Yang A ke? Ataupun cikgu nak guna simbol yang macam ni? Yang B? B. Cikgu nak guna simbol yang mana? B. B. Kenapa cikgu guna simbol B? Sebab yang sebelah kanan besar daripada sebelah kiri. Ya, cikgu akan guna simbol B yang ini. Negatif 6 lebih kecil daripada negatif 1. Kalau kita kurang jelas, awak tengok cikgu letak palang dia. Okey, K kecil. Maknanya negatif 6 kecil daripada negatif 1. Okey, boleh tak saya kata? Hello? Hello? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, tengok seterusnya. Kita buat lagi pemandangan. Okey, dia beritahu dah. Negatif 6 lebih kecil daripada negatif 1. Okey, ni dia. Negatif 6 lebih kecil daripada negatif 1. Cikgu, macam mana kalau kita terbalikkan? Tiba-tiba negatif 1 itu, cikgu. Tiba-tiba negatif 1 itu saya letak sebelah kiri. Negatif 6 cikgu letak sebelah kanan. Simbol mana pula saya nak pakai? Boleh tak? Kalau cikgu letak negatif 1 itu sebelah kanan, sebelah kiri, negatif 6 itu sebelah kanan. Cikgu nak guna simbol yang sama juga ke macam ni? Kalau macam ni betul tak salah? Betul ke salah kenyataan ini? Salah. Salah. Kenapa salah kenyataan ini? Kenyataan ini Sebab menunjukkan sebab tu simbol untuk lebih kecil. ya, betul. Bagus Naswa. Okey, sebab simbol ini menggambarkan yang sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan. Jadi, cikgu tak boleh guna simbol tu. Jadi, cikgu nak guna simbol yang mana? Cikgu kena guna simbol yang macam ni pula terbalik. Yang terbuka ini, kalau awak perhatikan terbuka ini, tetap dia akan menghadap negatif 1. Walaupun negatif 1 berada di mana? Sebelah kiri ke, sebelah kanan ke? Yang terbuka. Yang terbuka itu tetap akan menghadap negatif 1. Sebab negatif 1 lebih besar daripada negatif 6. Sekejap, kawan awak dah baru masuk. Okey, boleh tak saya kata? Jelas? Jelas. Okey, maknanya sekarang ini, apa yang cikgu nak nasihatkan pada awak, tak kira lah. Tak kisahlah, dia tulis nombor kecil sebelah kiri ke, nombor besar sebelah kanan ke, ataupun dia terbalik. Nombor kecil sebelah kanan ke, nombor kecil sebelah kiri ke, yang penting awak kena tahu yang mana nombor lagi besar, yang mana nombor lagi kecil. Lepas tu awak kena tahu simbol apa yang awak nak letak. Boleh tak saya kata? Boleh. Boleh Okey, cuba tengok sini. Kalau cikgu letak macam ni pula. Antara negatif 4 dengan negatif 8. Simbol apa cikgu nak pakai? Lebih kecil. A. Okey, jap. Okey, jap. Cikgu tulis sini. A dengan B. Cikgu simbol mana yang cikgu nak pakai? A ke atau B? A. A. Ha? A. Kenapa kita nak guna simbol A, Isyad? Sebab negatif 4 lagi kecil daripada negatif 8. Simbol dah betul tapi penerangan awak salah. Simbol dah betul, penerangan awak salah. Negatif 4 lebih besar daripada negatif 8, Isyad. Ingat kalau nombor negatif, kalau awak perhatikan kat bawah ni juga, negatif 4 dia menghampiri kosong. Negatif 8 lagi jauh daripada sifar. Antara negatif 4 dengan negatif 8, siapa yang paling dekat dengan sifar? Yang mana yang paling hampir dengan sifar antara negatif 4 dengan negatif 8? Negatif 4. Negatif 4. Jadi negatif 4 lagi besar daripada negatif 8. Jadi kita nak guna simbol A ke B? Isyad? B. Hai? Apa? Kita nak guna simbol A ke B, Isyad? Kalau pada gambar ajar yang cikgu lukis ni. Negatif 4 dengan negatif 8. Simbol A ke simbol B? Negatif 4 dengan negatif 8. Mana lagi besar, Isyad? Isyad?
Seorang bantu Isyad. Najwa, Wan Nashwa Kristina. Hello, cepat. Negatif 4 lebih besar daripada negatif 8. Kita nak guna simbol mana? A ke B? A. A ke B? A. Kita akan guna simbol A. Di mana negatif 4. Allah, habis bateri pula. Astagfirullahaladzim. Negatif 4 lagi besar daripada negatif 8. Jadi kita akan pakai simbol A. Ingat awak dah mula untuk ingat ataupun dah mula letakkan dalam awak punya pemikiran simbol itu. Dua simbol yang paling basic. Cikgu tak minta lagi simbol yang ada tanda kat bawah. Cikgu tak minta lagi cikgu boleh masuk lagi pada penerangan yang simbol ada dua simbol yang ada tanda garis kat bawah. Cikgu masih lagi pergi pada simbol yang terbuka macam ni. Tengok pada gambar cikgu. Okey? Cikgu masih lagi pergi pada simbol yang terbuka macam ni. Sama ada lebih besar ataupun lebih kecil. Itu je lagi. Okey? Seterusnya, cuba tengok. Kalau cikgu bagi pada awak. Okey? Antara nombor negatif 2 dengan nombor 2. Okey? Kalau yang untuk A, yang ni yang A. Okey, yang ini adalah B. Okey, kita nak guna simbol yang mana? A ke B? A. A. Kenapa Najwa kita nak guna simbol A? Penerangan dia Najwa? Sebab negatif 2 lebih kecil daripada positif 2. Okey, betul. Kita akan guna simbol A. Di mana, tengok negatif 2 lebih kecil daripada 2. Kalau kita letak palang pun, kita akan nampak dia jadi huruf K. Maknanya sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan. Jadi simbol tu adalah betul. K. Okay, jelas tak sampai setakat tu? Hello, jelas Jelas. Okey, tengok seterusnya. Cikgu pergi pada seterusnya Yang ni dah salin belum? Dah kan? Dah ikut dah. Dah, okey, good. Okey, contoh-contoh ni semua kita dah buat tadi. Sebentar kita terus pergi ke depan. Maju sikit ke depan. Okey. Kalau cikgu tulis antara 100 dengan negatif 100 dengan 6. Isyad, bantu cikgu Isyad. Awak nampak tak tepi ni? Kalau 100 dengan 6. Isyad, simbol mana yang kita nak? Okey, nampak tak yang cikgu petakan biru tu? Ya. Negatif 100 dan 6. Okey, cikgu tulis negatif 100 dan 6. Kita nak guna simbol apa Isyad? Lebih kecil. Sebab Okey. negatif 100 lebih kecil daripada 6. Okey, good Isyad. Negatif 100 lebih kecil daripada 6. Jadi kita akan guna simbol yang macam ini. Okey, jelas tak sampai setakat tu? Jelas. Jelas Okey, tolong. Saya confused. Kenapa Okey. cikgu panggil 100 ni 100? Bukan 100 ke? Negatif 100. Sama lah. Negatif 100 ataupun negatif 100 kan sama. Okey, boleh Cikgu panggil dia negatif 100 ke, negatif 100 ke, nilai dia tetap sama. Iaitu satu sifar-sifar. Boleh tak berdekat tu? Yang penting, simbol awak kena tahu. Okey? Okey, cikgu pergi seterusnya. Okey, yang ini pula. Okey. Kesamaan seterusnya bagaimana membandingkan dua nilai nombor sekiranya diberi pada awak satu garis nombor, satu adalah nilai nombor dan satu pemboleh ubah. Contoh seperti di bawah. Berdasarkan kedudukan nombor itu pada garis nombor, ada satu garis nombor iaitu negatif 7 dan X. Nampak tak?
Nampak ke tidak? Hello? Nampak. Nampak? Okey. Sekarang ini, kita tengok. Negatif 7 berada di sebelah kiri ke sebelah kanan X? Hello? Cikgu? Hello? Ya. Sekarang negatif 7 berada di sebelah kiri ke sebelah kanan X? Sebelah kiri. Kiri. Kiri X. Agak-agak awak. Okey, kalau cikgu tulis sifar. Sifar berada di mana? Adakah sifar berada di A atau sifar berada di B? Dekat mana sifar berada? B. B. Dekat B. B. Kenapa awak kata sifar berada di B? Sebab negatif tu ditulis kat sebelah kiri. Ya, kalau kita rujuk pada garis nombor yang di awal tadi, sifar berada di B. Sifar berada di B. Jadi sekarang ini, antara negatif 7 dengan X, mana yang menghampiri sifar? Mana yang lebih dekat dengan sifar? Antara negatif 7 dengan X, mana yang lebih dekat dengan sifar? X. X lebih dekat dengan sifar. Jadi kalau X lebih dekat dengan sifar, maksudnya apa kat situ? Negatif 7 lagi besar ke X lagi besar? X lagi besar. X lagi besar. Jadi kalau kita tulis kenyataan ini, kita akan dapat negatif 7 lebih besar ke lebih kecil daripada X? Negatif 7 Lebih kecil. lebih kecil daripada X. Jadi inilah kenyataan dia. Boleh tak sampai sekat tu? Boleh. Boleh Okey, kita tengok seterusnya. Sekejap. Cikgu tengok Okey, tengok nyataan dia. Okey, cikgu tulis tadi negatif 7 lebih kecil daripada X. Tapi dalam matematik, bila kita nak menyelesaikan masalah, kita nak tulis jawapan sehingga akhir, kita kena pastikan pemboleh ubah, iaitu X ini. Pemboleh ubah ini mesti berada di sebelah kiri. Jadi, bila cikgu pindahkan X itu pergi ke sebelah kiri, okey, tengok. Yang terkangkang ini, yang terbuka ini menghadap X. Jadi, dia akan ikut terbuka menghadap X lebih besar daripada negatif 7. Okey, ni dia jawapan dia. Okey, biasakan menulis jawapan pemboleh ubah berada di sebelah kiri. Kalau awak tengok pada soalan-soalan yang cikgu pernah buat pada kelas-kelas sebelum ini, bila kita buat soalan, kita selesaikan masalah, last sekali pemboleh ubah mesti berada di sebelah kiri, lepas tu jawapan di sebelah kanan. Sama juga macam yang bab 7 ini. Bila kita pergi pada simbol ketaksamaan, pemboleh ubah mesti berada di sebelah kiri dan nilai nombor itu berada di sebelah kanan. Boleh? Jadi kalau kita perhatikan pada jawapan dia, X lebih besar daripada negatif 7. Boleh? Okay, tengok ada contoh lain tak? Tengok je Okey, yang ini pula. Sekejap sebentar. Okey, yang macam ni pula. Nampak pula dah jawapan dia. Okey, kalau macam ni pula. Okey, sekarang tengok yang ini pada garis nombor merah yang itu. X dengan negatif 1. Sekarang ini, X dengan negatif 1. Agak-agak sifar. Sifar menghampiri X ke sifar menghampiri negatif 1? Mana yang lebih dekat dengan sifar? Agak-agak X ke negatif 1? Negatif 1. Negatif 1. Jadi, sifar berada di sini, sifar.
Jadi antara X dengan negatif 1, mana yang lebih menghampiri sifar? Hello, X dengan negatif 1, mana yang boleh menghampiri sifar? Negatif Negatif 1. 1. Negatif 1. Jadi maksudnya kalau kita tulis dia punya ketak samaan dia, kita akan dapat X lebih besar ke lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil daripada negatif 1. Okey. Perlu tak kita nak ubah kedudukan dia ni? Perlu tak kita nak ubahkan kedudukan dia? X lebih kecil daripada negatif 1. Perlu tak kita nak ubahkan kedudukan dia? Tak perlu. Tak perlu. Bagus. Sebab dia punya pemboleh ubah X berada di sebelah kiri. Jadi tak perlu kita nak ubahkan kedudukan dia. Kita tengok jawapan dia. Okey, tu dia. X lebih kecil daripada negatif 1. Okey, boleh? Okey, cuba salin. Salin yang ini contoh ni. Cepat, kita bagi 2 minit je. Mana ni tu? Ni, yang semua ni lah. Salin Ni. tu. Bagaimana membanding nilai dua nombor? Contoh 1 dan juga contoh 2. Apabila dibagi pada awak satu garis nombor yang ada nilai dan juga yang ada pemboleh ubah. Okey, iaitu negatif 7 dan X untuk contoh 1 dan juga X dengan negatif 1 untuk contoh 2. Okey, tolong salin dua-dua sekali. Supaya nanti awak boleh buat rujukan. Dah belum? There you go. Isyad cepat betul menyalin. Tapi pastikan bila cikgu terang, Isyad jangan salin. Isyad dengar dulu penerangan cikgu. Ini cikgu akan bagi masa untuk awak salin. Boleh Isyad? Boleh cikgu, tapi tulis laju sebab Teruskan, cikgu tak dengar. Ini salah muka surat. Salah muka surat. Okey, dah belum? Okey, yang lain macam mana? Dah. Pastikan awak cikgu punya slide awak pinkan ke tengah tau. Bukannya kamera ke cikgu ni yang awak pinkan ke tengah. Cikgu nak yang slide ini awak pinkan ke tengah. Cuma penerangan yang satu lagi kamera ni sebagai backup penerangan je. Supaya awak nampak muka cikgu. Mana tahu kau ada yang rindu dengan cikgu ke. Rindu tak dengan sekolah? Confirm tak rindu dengan sekolah punya. Tak. Lagi suka duduk rumah. Yelah, sebab awak sibuk dengan main awak. Okey. Ini peluang awak. Kenapa tu? Apa dia? Okey, ini sebenarnya apa yang cikgu nak sampaikan, ini peluang awak belajar di rumah. Okey, ada ni, dia ni sibuk dia main dengan PC dia. Okey, ini peluang awak untuk awak belajar di rumah. Untuk awak selalu berada bersama dengan keluarga awak, mak bapak awak. Okey. Jadi gunakan peluang yang betul-betul ada. Satu lagi, walaupun awak berada di rumah, jangan tinggalkan langsung apa yang berkaitan dengan sekolah. Tolonglah. Okey, nanti besok-besok bila sekolah buka, awak dah sekekok dah kat sekolah pula dah. Dah seronok sangat dengan suasana kat rumah. Bila sekolah buka, dah kekok. Kata dia nak belajar. Okey, pastikan jangan tinggal langsung suasana sekolah tu. Pastikan belajar, buka buku sehari 2 kali pun tak apa. Sehari buka buku sikit pun tak apa. Jadi ada proses pembelajaran kat situ. Okey, ni dah salin belum? Cikgu teruskan lagi ni. Okey, cikgu sambung Okey, cikgu. Dah cikgu. Cikgu pergi pada next slide.
Okey, membanding nilai nombor, memberi hal ketaksamaan dan menerbitkan ketaksamaan algebra. Ketaksamaan boleh diwakilkan dengan garis nombor. Kita tengok contoh yang ini pula. Okey. Sekiranya tadi daripada garis nombor kita keluarkan dia punya ketaksamaan dia. Ingat tak contoh yang kita baru buat tadi? Diberi pada awak satu garis nombor dahulu. Lepas tu baru kita keluarkan dia punya ketaksamaan. Tapi kalau awak tengok pada contoh yang ini pula, sekarang ini diberi pada awak adalah satu ketaksamaan. X, apa maksud ni? X, bunyi dia apa tu? Bantu cikgu seorang. X lebih besar daripada 4. Okey, good. X lebih besar daripada 4. Okey, sekarang ini dia suruh awak terbitkan pada garis nombor tersebut. Sekarang nombor apa yang terlibat? Nombor apa yang terlibat? Nombor apa yang terlibat kat situ? X lebih besar daripada ni. Sekarang nombor apa yang terlibat kat sini ni? X lebih besar daripada 4. X lebih besar daripada 4. Nombor yang terlibat adalah nombor 4. Jadi, tengok Okey, kita tandakan bulat. Kita tandakan bulat atas nombor 4. Sebab dekat ketaksamaan ini, dia hanya melibatkan nombor 4 sahaja. Okey, jadi di atas nombor 4, kita tandakan bulat dan seterusnya. Okey, kita tandakan anak panah. X lebih besar daripada 4. Sekarang ini, kalau dekat garis nombor awak ini, agak-agak X, okey ini 4. X berada di sebelah kiri 4 ke atau X berada di sebelah kanan 4? Bantu cikgu seorang. Okey, kalau awak tak tahu X berada di sebelah kiri ke atau X berada di sebelah kanan ke, okey, cuba dengar ni penerangan dia. Okey, sekarang ni awak kata X lebih besar daripada 4. Sebelah kanan. Okey, kalau cikgu kata kat awak, cikgu gantikan X itu dengan 3. Cikgu gantikan X itu dengan 3. Adakah betul? Boleh, nanti Adakah? lagi kecil dari 4. Okey, yes, sekejap Dennis. Adakah kenyataan ini betul? X lebih besar daripada 4. Betul tak kenyataan ini? 3 lebih besar daripada 4. Tak betul, salah. Sebab 3 kecil daripada 4. Tak sama dengan kenyataan ketaksamaan yang diberi kat sini. Jadi, kita tukar lagi. Katakan X kita bubuh 5. 5 lebih besar daripada 4. Betul tak kenyataan ni? Betul tak kenyataan ini? Betul. Betul. Jadi kalau betul kenyataan ini, maknanya sekarang ini lebih besar itu berada di sebelah kanan. Jadi awak lukis bulat di atas nombor 4 dan awak tarik terus anak panah menuju ke kanan. Kenapa je ni? Okey, menuju ke kanan. Jadi, apa saja nombor yang berada di sebelah kanan 4 semuanya lebih besar daripada 4. Jadi, dia memenuhi ketaksamaan yang diberikan kepada awak yang ini. Okey, faham tak Sakat tu? Boleh? Boleh tak Sakat tu? Boleh. Okey, tengok contoh seterusnya. Tengok contoh seterusnya. Okey, yang ini pula. Okey, kiranya dia beri pada awak X lebih besar daripada 8. Agak-agak awak. X lebih besar daripada 8. Bawah dia ada simbol. Dia ada simbol macam ni. Lebih besar atau sama dengan 8. Nampak tak simbol satu garis di bawah tanda tu? Nampak tak? Nampak ke tidak? Hello? Nampak. Okey, jadi sekarang ini, nombor apa yang terlibat kat situ? Nombor 8. Nombor 8. Jadi atas 8 ini kita lukiskan bulat.
Sekarang X lebih besar daripada 8. Kita nak tulis anak panah ke kanan ke kita nak tulis anak panah ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. Okey, good. Kita tulis anak panah ke kanan. Tapi, ada satu lagi soalan. Apa perbezaan di antara simbol yang dekat 4 dengan simbol dekat 8? Apa beza dia? Simbol dekat 4, dia tak ada palang bawah. Simbol dekat yang ketak samaan 8, dia ada palang bawah. Kalau dia tak ada palang bawah, awak just bulat sahaja macam yang dekat kesamaan 4. Tapi sekiranya dia ada palang bawah macam yang dekat kesamaan 8, awak kena lorek penuhkan dia. Jelas tak sampai sekat tu? Boleh. Jelas. Okey, tengok sini Tengok jawapan dia. Okey, tu dia perbezaan dia. Kalau kita menggunakan simbol lebih besar daripada 4, kita just bulatkan sahaja. Okey, kalau simbol macam ini, kita just bulatkan sahaja. Kalau simbol dia lebih besar atau sama dengan macam ini, kita kena bulat dan lorekkan dia. Boleh tak cakap tu? Jelas. Faika, kenapa? Cikgu tak berdengar suara awak. Saya cakap boleh, cikgu. Apa dia? Sekali lagi Faika. Saya cakap boleh. Awak tak berfaham. Dia kata boleh cikgu, bukan tak boleh faham. Faika Dia faham kata ke tak? boleh. Boleh, Oh, boleh. dia kata Dia kata boleh. boleh. Boleh, cikgu. Oh, Ika boleh Ya. Okey, good. Okey, terusnya. Tengok terusnya. Okey, yang ni pula. Tengok. Okey. Sekiranya kita menggunakan simbol lebih kecil pula. Okey. Dia bagi pada awak satu simbol kotak sama. Yang tadi dah salin belum Allahu Akbar. Okey, salin dulu yang ni. Salin dulu yang ini. Tolong. Salin dulu. Sebab sebagai rujukan untuk awak nanti. Cikgu bagi 2 minit je. Cepat. Memanding nilai nombor, memberi hal ketaksamaan dan menerbitkan ketaksamaan algebra. Sekarang ini dia bagi pada awak ketaksamaan, baru dia suruh awak lukiskan dalam garis nombor. Jadi tulis. Okey, dia bagi ketaksamaan X lebih besar daripada 4. Bagaimana rupanya dalam garis nombor yang itu. Atas nombor, kita lukis garis nombor yang ada nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh je sampai bila-bila, sampai mana-mana. Tapi yang penting, kita tengok nombor apa yang terlibat dalam ketaksamaan tersebut, iaitu X lebih besar daripada 4. Jadi atas nombor 4, kita kena bulat. Lepas tu bulat, kita tengok simbol dia. Adakah simbol dia lebih besar ataupun lebih besar atau sama dengan? Kalau lebih besar sahaja, kita bulat dan anak panah terus ke kanan. Tapi kalau untuk yang contoh di bawah itu, X lebih besar atau sama dengan 8, kita bulat dan kena lorekkan dalam dia. Baru kita buat anak panah ke kanan. Boleh ya? Okey, dah salin belum? Dah cikgu. Dah. Okey, good Hafiz. Yang lain? Belum. Okey, cepat-cepat Danish. Pastikan awak salin. Lepas tu pastikan awak salin, awak boleh baca. Jangan nanti awak salin cincai-cincai. Akan datang bila kita nak buat ujian 2 awak dah pergi. Ujian 3 ataupun peperiksaan akhir tahun, awak nak buka balik. Awak sendiri tak dapat nak baca apa awak tulis. Okey.
Okey, dah belum? Okey, lain dah belum? Dah. Okey, dah. Yang lain macam mana korang respon? Dah. Dah. Okey dah. Okey, saya terus pergi ke sebelahnya Sini, bunyi apa tu? Okey, dekat sini pula. Okey, kertas samaan boleh diwakili dengan garis nombor. Okey, diberi pada awak satu kertas samaan iaitu X lebih kecil daripada negatif 5. X lebih kecil daripada negatif 5. Sekarang yang pertama, bulat yang kita nak pakai. Adakah kita nak pakai bulat kosong ataupun kita nak pakai bulat yang ada lorek di dalam dia? Bantu cikgu seorang. Kita nak pakai bulat yang mana ni? Bulat kosong. Nak pakai A ke B? A. A. Okay, good. Kita akan pakai bulat A. Sebab, ingat kalau yang A, dia adalah untuk simbol yang macam ini sahaja. Kalau yang B, dia adalah untuk simbol yang ada palang di bawah dia. Boleh tak cakap tu? Boleh Okey, jadi dekat atas negatif 5, kita letakkan dia punya bulat. Anak panah. Sekarang ni anak panah. Kita nak anak panah kita ke kanan atau kita nak anak panah kita ke kiri? Yang mana kita nak guna ni? Kita nak anak panah ke kanan ke kiri? Ke kiri. Ke kiri. Sebab X lebih kecil daripada negatif 5. Jadi kita tulis bulat di atas negatif 5, anak panah kita ke kiri. Macam tu. Boleh? Okey, tengok jawapan dia. Okey, gitu. Okey, yang ni pula. X lebih kecil atau sama dengan 12. Sekarang kita nak guna bulat yang macam mana? Hello? Kita nak guna bulat yang macam mana? Bulat penuh ke atau bulat kosong? Bulat penuh. Bulat penuh. Maknanya kita menggunakan bulat dan kita lorekkan di dalam dia. Di atas negatif 12. Anak panah ke kiri ke kanan? Anak panah Ke kiri. ke kiri. Okey, begitulah jawapan dia. Tengok Okey, itu jawapan dia. Okey, salin dulu. Cepat. Cepat salin.
Okey, dah belum? Dah. Belum. Okey, cepat Danish. Okey, dah belum? Okey, dah Kita pergi pada next seterusnya. Baik. Oh, iklan. Sekejap. Iklan. Kenapa pula iklan ni lah ni? Macam mana nak buang ni? Iklan. Cikgu dah boleh skip. Dah, cikgu dah tekan. Okey, tengok soalan. Jom. Okey. Jika tempat 0 di bawah menggunakan simbol lebih besar atau lebih kecil untuk membentuk satu pernyataan yang benar. Seterusnya, huraikan pernyataan tersebut dengan menggunakan lebih besar atau lebih kecil. Okey, yang A. Negatif 0.5 dengan 1/2. Simbol mana kita nak pakai? Lebih kecil daripada. Sekejap. Mana cikgu punya pen ni? Sebentar ya, pen cikgu hilang. Okey, pen cikgu dah keluar. Jangan dipatah ke belakang. Bentar, kita take 5. Sama je. Allahu Akbar. Kenapa pula pergi TikTok pula ni? Subhanallah. Sekejap Okey, Alhamdulillah. Okey. Kita pergi semula. Negatif 0.5. Lepas tu nombor 1/2. Yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Okey, ingat sekiranya awak jumpa soalan yang melibatkan perpuluhan dengan pecahan dan awak tak tahu pecahan tu berapa nilai dia. Jadi awak tak tahu mana lebih besar, mana lebih kecil. Jangan risau. Awak ambil je calculator. Okey, awak hilang balik apa cikgu ni. Allahu Akbar. Okey, jadi awak ambil je calculator. Awak cuba buat 1/2. Ini ada je ke? Ha?
kat screen share ni ada je cikgu punya pen tu. Itulah. Sekejap. Dia main nyorok pula kat sini ya. Dia menjawab. Kenapa cikgu tak nampak pun pen ni? Jap. Kenapa tiba-tiba hilang ni? Sebentar. Okey, sebentar. Terus gambar tak clear. Okey, dengar tak? Gambar tak clear Tak clear. Cikgu turn up quality kat video tu cikgu. Up quality kat video ni. Ah. Berapa dia punya quality dia ni? Tekan advance. Dah. Cuba tekan advance ni. Advance. 360p. Berapa? 360p. Berapa? Tekan yang atas sekali tu cikgu. Atas sekali tu nanti buffering banyak. Alah. Habis tu kita nak pilih berapa, Dinis? Yang 170 je cikgu. 360p je lah. Atau 700. 700 je cikgu. Ya. Mana? 120. Tak payah HD sangat nanti loading banyak. Okey je. Sama je ke? Okey, alhamdulillah. Okey, macam ni. Okey, dekat situ kalau kita perhatikan. Okey, bila awak timbul soalan yang melibatkan pecahan dengan perpuluhan. Sekiranya awak tak tahu mana lagi besar, mana lagi kecil. Pada cikgu bergema tak? Tak. Okey, sekiranya awak jumpa soalan yang melibatkan nombor perpuluhan dengan nombor pecahan yang macam A ni. Dan awak tak tahu mana lagi besar sebab pecahan itu 1/2. Jadi tak ada masalah. Awak terus je guna kalkulator. Awak cuba bahagikan 1/2. 1/2 sama dengan 1/2. Jadi awak dapat berapa? 1/2 dapat berapa? 1/2 kita akan dapat sama dengan dapat 0.5. Jadi untuk soalan yang A ini kita akan dapat negatif 0.5 dengan 0.5, positif 0.5. Antara negatif 0.5 dengan positif 0.5, mana lagi besar? Semestinya adalah nombor positif. Jadi kita boleh tulis simbol negatif 0.5 lebih kecil daripada 1/2. Okey, tengok yang B pula.
Punca kuasa 2, 36. Agak-agak kenal tak punca kuasa 2, 36 ini? Tanpa menggunakan kalkulator. Punca kuasa 2, 36. Berapa nombor dia? Kita dapat berapa? Sama dengan berapa? Hello? 6. 6. Jadi kalau kita tulis semula kita akan dapat 6 petak 4. Simbol apa yang kita nak letak kat tengah tu? Simbol apa yang kita nak letak? Hello? Simbol lebih besar ke simbol lebih kecil? Lebih besar. Dia besar. Ya, lebih besar macam ni ke? Tak. Macam ni simbol dia. Tak. Salah ke? Tak. Salah, iaitu simbolnya begini. 6 lebih besar daripada 4. Okey, kita tengok tu dia jawapan dia. Kalau kita tulis dalam bahasa dia, okey ni salah ni. Bukan punca kuasa 2 ni tak payah. Iaitu adalah 6 sahaja. 6 lebih besar daripada 4. Okey, Salim. Cepat. Habis dah ni. Okey, isikan tempat kosong di bawah menggunakan simbol lebih besar atau lebih kecil dengan membentuk satu pernyataan benar. Seterusnya, huraikan pernyataan tersebut dengan menggunakan lebih besar atau lebih kecil daripada. Jadi awak boleh guna dia punya selesaikan, letakkan simbol itu dalam kotak tersebut, baru kita keluarkan dia punya pernyataan dia. Okey, cepat Salim. Okey, dah belum? Dah belum? Ingat untuk yang B tu bukan punca kuasa 2, 6 tau. Dia sebenarnya adalah jawapan 6. 6 lebih besar daripada 4. Kita perhatikan kat sini pun, cikgu ni dah tersalah. Tempat tu dia buang. Okey, 6 lebih besar daripada 4. Dah belum? Denish, kenapa? Dah. Okey, yang lain macam mana? Dah Okey, cikgu terus pergi seterusnya. Yang tak respon ni cikgu anggap dah tau. Okey, tengok seterusnya. Okey, jom jawab. Perihalkan hubungan antara nombor dengan pembeli ubah untuk setiap garis nombor berikut. Seterusnya, terbitkan. Tak hilang ni. Okey. Terbitkan ketasaman algebra bagi setiap hubungan tersebut. Okey. Okey, itu dia. Contohnya yang nombor 1. Okey, dia bagi satu garis nombor. X berada di sebelah kiri negatif 4. Jadi, dia punya pernyataan dia adalah X kurang daripada negatif 4. Kalau yang sebelah tu pula, 6 dengan X.
Sekarang X berada di sebelah kanan 6 ke berada di sebelah kiri 6? Hello? X berada di sebelah kiri 6 ke X berada di sebelah kanan X 6? X berada di kanan. X berada di kanan. Di kanan 6. Jadi maksudnya kalau kita tuliskan dia punya kenyataan dia X Lebih besar. lebih besar daripada 6. Okey, good Isyad. Okey, jadi jawapan dia adalah X lebih besar daripada 6. Cikgu tak salin ke? Inilah salin lah. Salin. Okey, ni jawapan dia. Okey. Okey, salin. Pastikan awak lukis garis nombor tersebut. Sebab untuk bab 7 ini garis nombor itu agak penting bagi kita untuk kita kenal pasti dan juga kadang-kadang kita guna untuk menyelesaikan masalah. Jadi pastikan awak lukis garis nombor tersebut. Okey, cikgu ulang semula untuk soalan nombor 2 ni. Kita tengok X itu berada di sebelah kiri atau berada di sebelah kanan. Lepas tu kita tengok nilai nombor yang diberi pada kita. Contohnya yang pertama itu diberi nilai nombor pada kita adalah negatif 4. Jadi dia berada di sebelah kiri negatif 4. Jadi kita tahu kalau dia berada di sebelah kiri negatif 4, maknanya dia semakin jauh daripada sifar. Jadi bila dia semakin jauh daripada sifar, X itu akan jadi lebih kecil daripada negatif 4. Okey, kita tengok pula yang nombor 6 itu adalah nombor positif. Dan X itu berada di sebelah kanan nombor 6. Dan kita tahu, kalau dia berada di sebelah kanan nombor 6, maknanya X itu berada semakin jauh daripada sifar. Kalau nombor positif semakin jauh daripada sifar, bermaksud dia semakin besar. Jadi X lebih besar daripada 6. Okey dah? Dah salin belum? Okey, dah belum? Okey dah, cikgu pergi pada seterusnya. Cikgu bilang sampai 5, tak ada intirap, cikgu terus pergi seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, next. Rasanya macam nak habis dah ni. Okey, dah habis. Jadi untuk besok, kita akan pergi pada 7.1.2. Okey? Sifat dan operasi ketaksamaan. Boleh? Hello? Cikgu. Okey, jadi cikgu rasa sampai sekat satu saja kelas kita pada malam ini. Sebentar, cikgu nak rekod kehadiran. Okey, kalau ada apa-apa masalah, WhatsApp ke cikgu. Boleh? Jadi kalau ada masalah, WhatsApp ke cikgu. Jadi cikgu rasa sampai setakat ini saja kelas kita pada untuk malam ini. Kita akan sambung semula pada malam besok. Boleh? Boleh cikgu. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana di kelas cikgu dan insyaAllah kita jumpa lagi pada malam besok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sebelum tidur, semayang dulu. Baik, Boleh? cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Selamat. Terima kasih cikgu.
Oke, itu saja. Terima kasih. Bye. Oke, dah Dennis, pergi semayang. Oh,